Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan memulakan sesi temu bual bagi subjek kerja khusus Asas-Asas Amalan Kerja Sosial dan kumpulan kami telah memilih tajuk isu berkenaan peluang pekerjaan dan juga isu fasiliti dalam kalangan OKU. Kumpulan kami akan menembual awak berkenaan isu berkenaan peluang pekerjaan dan isu fasiliti dalam kalangan OKU. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu yang pertama Masya Tan, Rosendra, Ain dan saya sendiri Nurul Najwa. Dan seterusnya saya akan menerangkan sedikit tujuan dan objektif kajian ini. Ianya adalah bertujuan untuk mengkaji halangan-halangan fasiliti dan juga peluang pekerjaan yang dihadapi oleh golongan OKU di tempat awam. Kajian ini bertujuan untuk meneroka cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan serta kemudahan fasiliti yang tersedia untuk menyara kehidupan keluarga mereka serta halangan yang mereka hadapi. Sebelum kita memulakan sesi temu bual ini, perlu saya jelaskan kepada awak, tugasan ini hanyalah tugasan yang dipertontonkan oleh penyelia kajian kami dan sesi temu bual ini juga mematuhi kod etika kerajaan di mana pihak kami tidak akan mendedahkan identiti anda kepada masyarakat luar. Una, sebelum itu, bolehkah Una menceritakan sedikit latar belakang Una? Nama saya Husna, saya berumur 21 tahun dan masih belajar. Okey. Adakah Una merupakan seorang OKU sejak lahir ataupun berlaku sesuatu kejadian yang tidak diingini? Tak terlibat dengan kemalangan. Bila kejadian kemalangan itu berlaku? Pada tahun 2015. Sewaktu kejadian kemalangan itu berlaku, adakah Una kemalangan seorang diri ataupun Una bersama dengan seseorang? Una kemalangan dengan kawan Una. Bagaimana keadaan Una dan rakan setelah mengalami kemalangan dan apa perasaan Una ketika itu? Ulang sekali? Bagaimana keadaan Una dan rakan Una selepas kemalangan itu berlaku dan apa perasaan Una ketika itu? Apa yang orang cerita kat Una, kawan Una tak mengalami sebarang kecederaan tapi still dibawa ke hospital sebab takut dia ada trauma. Una pula dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainoin dan tak sedarkan diri selama 19 hari. Apa perasaan Una ketika Una sedar? Una amnesia, jadi Una pun tak tahu apa Una. Berapa lama Una mengalami amnesia? Una warded ke hospital tu 6 bulan. Jadi mungkin dalam 2 bulan Una amnesia dan lepas tu Una dah boleh recall apa yang jadi. Okey. Adakah Una masih menjalani rawatan sehingga kini? Ya, Una masih menjalani rawatan. Okey. Okey, hai Una. So Una, pada masa ni apa perasaan Una? Una ada rasa trauma tak atau apa ada tak? Adalah rasa trauma tu. Ada juga. So, boleh kita proceed dengan kita punya temu bual Una? Una selesa tak? Boleh. Ya. So ni, saya nak tanya, apa usaha atau bantuan yang diberikan oleh kerajaan, terutama kepada golongan OKU ni lah yang untuk mendorong ataupun memberi semangat kepada golongan OKU untuk memasuki alam pekerjaan ni. Dan adakah bantuan-bantuan tersebut dapat meringankan beban golongan OKU seperti Una? Una tak pasti pasal tu sangat, tapi Una ada dengar pasal skim bantuan galakan perniagaan untuk orang kurang upaya yang bertujuan untuk
memperkasakan ekonomi golongan OKU dan menggalakkan pelibatan mereka dalam pasaran buruh. Sebab mungkin wujud tanggapan orang luar yang cakap OKU ni tak boleh berdikari, tak boleh buat kerja apa semua tu. Jadi dengan adanya skim ni sedikit sebanyak bolehlah ubah stigma masyarakat. Bantuan kewangan ni juga dia diberi kepada kumpulan sasar yang minat mencuburi bidang perusahaan. Jadi sedikit sebanyak bantuan ni memang boleh ubahlah stigma masyarakat terhadap OKU. Macam tu. Una, saya nak tanya, sejak kemalangan tu, adakah Una rasa macam kekurangan Una ni menjadi halangan untuk Una bekerja selepas sambung belajar macam tu mungkin? Kadang-kadang Una rasa juga kekurangan sebab Una tak boleh buat macam-macam terbatas. Tetapi kerajaan dan pihak swasta banyak membantu golongan yang macam yang OKU. Contohnya macam Make It Right. Dia menerima kerja daripada OKU dalam bentuk resume. Make It Right movement ni juga dia bertindak menjadi pengantara antara OKU dengan majikan yang terima OKU bekerja. Okey, faham. Okey, Una. Una okey? Okey. Boleh teruskan lagi sesi temu bual kita? Boleh. Okey. Soalan Nurul. Macam Una sendiri sedia maklum, kerajaan kita telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk golongan OKU bekerja. Adakah Una berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan? Ya, saya berpuas hati dengan apa yang kerajaan sediakan untuk golongan macam kami. Tapi kadang-kadang ni ada macam kita tahu kan masyarakat suka salah guna kemudahan yang diberikan oleh kerajaan kepada OKU. So daripada situ adalah. Okey, faham. Soalan Nurul seterusnya. Sepanjang Una bergelar OKU, adakah Una menghadapi cabaran-cabaran sepanjang mencari sesuatu pekerjaan? Kalau nak cakap tak ada cabaran tu macam tipu lah kan. Jadi apa yang Una boleh gambarkan adalah setengah masyarakat yang masih tak terbuka dan menganggap golongan OKU ni tak dapat buat apa-apa. Dan setengah majikan yang tak nak ambil pekerja OKU sebab rasa pekerja OKU ni terbeban, rasa pekerja OKU ni macam bagi beban dekat mereka dan tak boleh nak sediakan kemudahan. Itu. Okey. Okay, hai Una. Una masih boleh teruskan ya temu bual? Boleh. Okey, saya Ain. Saya nak tanya macam mana Una dapatkan semangat ataupun siapa yang bagi semangat untuk Una bagi teruskan cari pekerjaan? Orang yang selalu bagi semangat kat saya mestilah keluarga saya. Dan kawan-kawan pun banyak bantu, banyak bagi sokongan. Dan saya pun ada terfikir yang macam hidup mesti diteruskan. Jadi nak tak nak saya kena cari kerja juga. Okey. Saya harap Una dapat teruskanlah semangat diorang untuk Una cari kerja. Una ada kad OKU tak? Dan waktu bila Una daftar kad OKU tu? Saya ada kad OKU. Saya dapat kad OKU tu tahun 2017. Selepas kemalangan, 2 tahun selepas kemalangan lah 2 tahun, 3 tahun. Okey, jadinya Una pernah tak bekerja sebagai, maksudnya setelah kemalangan tu adakah Una pernah bekerja dan
secara tak langsung boleh ditiru sebagai pekerja OKU lah. Una tak pernah bekerja lagi lepas menangani job. Jadi Una tahu tak keistimewaan pekerja OKU ataupun keistimewaan yang kerajaan bagi untuk pekerja OKU? Sebab Una still tak pernah kerja, jadi Una tak banyak sangat info berkaitan dengan keistimewaan pekerja OKU. Kalau macam tu saya akan terangkan sikit bantuan yang kerajaan akan berikan bagi orang yang pekerja OKU. Okay. Yang pertama, kita tahu yang JKM atau Jabatan Kebajikan Masyarakat akan sokong ataupun bagi bantuan kewangan khususnya bantuan kewangan untuk pekerja cacat sebagai inisiatif untuk mereka menaikkan taraf diri dan juga inisiatif untuk diorang start diorang punya bisnes macam itu. So saya akan bagi tahu satu bantuan iaitu allowance pekerja cacat. Ianya sebagai inisiatif untuk menggalakkan pekerja OKU untuk bekerja, untuk menjadi lebih berdikari dan menjadi ahli yang produktif. Selain itu juga, selain daripada JKM, ada juga seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga juga ada bagi skim untuk pekerja OKU melaksanakan perniagaan. Jadinya saya harap Una boleh pergi kat laman sesawang mereka untuk tahu maklumat lebih lanjut lah. Okay, terima kasih. Hai Una. Hai, okey tak? Dengar Syah tak? Okey dah. Okey. Dengar kan? Dengar. Okay, Syah teruskan Baik. Alright. Nak tanya macam adakah golongan OKU ni hanya dapat bekerja dalam sektor kerajaan saja? Dalam pengetahuan Una lah. Apa yang Una tahu and macam pendapat Una tentang sektor kerajaan ni. Una rasa untuk swasta pun ada juga ambil pekerja OKU ni. Juga Una pun tak pasti dengan tu, tapi kalau boleh tak ulang balik soalan yang maksud soalan tu macam adakah golongan OKU macam Una ni akan bekerja dalam sektor kerajaan saja. Contoh macam komitmen semua terhadap golongan OKU ni hanya ada pada sektor kerajaan. Yang Una tahu sektor swasta ada ambil juga golongan OKU ni. Tapi pasal komitmen tu Una tak pasti lah. Okey, contoh Una rasalah macam kalau Una kerja dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta sekalipun, adakah komitmen majikan dalam sektor tu akan bagi sepenuhnya terhadap pekerja OKU ni? Apa yang Una rasa lah, ni cuma pendapat Una rasa tak, sebab OKU baik, dia punya cara nak buat kerja tu pun terbatas, jadi sedikit sebanyak rasanya boleh ni kan tak kurang kaji sebab Okay. Una boleh dengar? Boleh? Okay. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya lah. Macam Ain ada mention tadi, macam bantuan inisiatif yang ada bagi golongan OKU ni, selain bantuan inisiatif JKM dan juga Jabatan
pembangunan wanita dan masyarakat yang Ain ada mention tadi, adakah UNA ada terima bantuan lain lagi selain daripada bantuan JKM apa semua? Kalau setakat ini UNA cuma terima bantuan daripada JKM dan UNA tak pasti yang agensi lain pun ada mengeluarkan bantuan untuk OKU ataupun tidak. Okey, macam ni UNA macam kerajaan, macam agensi-agensi dan syarikat berkaitan dengan kerajaan, JLC misalnya yang turut menawarkan pelbagai kemudahan dan keistimewaan kepada golongan OKU. So antaranya adalah KPM, Kementerian Pengajian Tinggi KPT, contoh macam UNA masih study kan sekarang. UNA boleh minta bantuan daripada KPT and SPN, LHDN, kalau Time Kerja ada lembaga hasil, Telekom Malaysia ada juga bantuan untuk golongan OKU ni. And yang penting macam Kementerian Kesihatan, macam UNA pergi hospital buat lawatan kan, mesti ada bantuan yang lebih okey kan, dari segi fasiliti ada tersedia kan. Bantuan-bantuan ni macam penyertaan secara menyeluruh agensi-agensi kerajaan dan juga swasta lah untuk usaha meningkatkan keupayaan modal insan seperti golongan OKU juga untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih produktif dan serta dapat berjaya macam orang lain lah, kiranya tidak asing daripada orang yang biasa. So, UNA okey? Okey. Alright, itu saja. Okey, selain itu, hai Una, tadi Una ada cerita pasal tanggapan masyarakat tentang golongan OKU ni kan. Mungkin disebabkan oleh kita kurang pembelajaran tentang golongan OKU ni. So, pada masa sekarang ni, NGO dan juga kerajaan, mereka memperbanyakkan kempen-kempen kesedaran untuk golongan OKU ni sebab dalam kempen kesedaran tu dia orang akan cerita pasal details lah, lebih terperinci tentang golongan OKU ni sebab tidak semua golongan OKU ni tidak berkemampuan untuk bekerja, and mostly golongan OKU ni mampu bekerja, tetapi apabila majikan mendengar OKU orang kurang upaya, maka mereka pun berfikir seperti mereka tidak boleh bekerja, tetapi mereka tidak tahu kalau terlalu ramai golongan OKU yang mampu bekerja tetapi dipandang rendah macam tu. So, Una jangan risau sebab banyak swasta dan kerajaan yang membuat kempen kesedaran pada masa kini lah. So far Una okey? Ada apa-apa pertanyaan ke atau apa nak kami bantu ke? Tak ada. Saya cuma nak dengar apa pendapat orang. Okay, so saya wakil rakan-rakan semua sekali minta maaf lah kalau kami tersilap kata, tersinggung perasaan Una ke kan. So sepanjang temu bal ini Una dapat bagi kerjasama and bagi komitmen. So kami sangat hargailah yang Una dapat buka hati untuk ceritakan pengalaman Una, pendapat Una kan. So kami hargai sangat and berkenaan isu-isu yang Una ada cakap tadi, kami sebagai pelajar kerja sosial je, so kami nak
bantu lebih tu kami pun tak berapa nak tak berapa nak apa orang cakap tak berapa nak mahir lagi. So kami cuma boleh memberikan info yang info berkaitan platform ataupun pihak yang bertanggungjawab yang boleh UNA rujuk jika UNA ada masalah ataupun memerlukan bantuan yang lebih. So temu bual ni dah maklumat dah tercapai, UNA pun okey kan, UNA tak ada masalah apa kan. So kalau UNA ada masalah yang timbul lagi, tak kira ada isu macam yang kami bincang tadi ataupun isu lain, UNA boleh kontak kami lagi ataupun UNA boleh cari pihak-pihak yang sudi, yang bertanggungjawab untuk bantuan. So